adakan mesyuarat tergempar susulan serangan hospital di Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Serangan rejim Zionis Israel ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arabi di Gaza yang mengorbankan 500 nyawa rakyat Palestin mendapat kutukan seluruh dunia. Beberapa pemimpin termasuk Malaysia turut mengecam perbuatan tidak berperi kemanusiaan Israel itu dan menyifatkannya sebagai jenayah perang yang kejam. Kerajaan Malaysia menggesa agar serangan perlu dihentikan serta-merta. Apapun dituduh siapapun, maknanya ini kesan dari serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya hentikan. Ya. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan, ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan, ini rupanya ada kategori. Ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata insiden pengeboman itu merupakan malapetaka besar dan dalangnya perlu dipertanggungjawabkan dan dihukum. Abbas juga menarik diri daripada mesyuarat yang dijadualkan dengan Presiden Joe Biden di Amman. Raja Jordan Raja Abdullah bertitah perbuatan itu tidak boleh dibiarkan kerana ia jenayah perang yang amat kejam. Tindakan itu juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan jelas tidak mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengecam serangan itu dan menekankan kepentingan mematuhi undang-undang perang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia turut mengutuk sekeras-kerasnya serangan ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arab. Ketua Pengarah Agensi Kesihatan PBB Dr. Tedros Adhanom menyeru perlindungan segera terhadap orang awam dan penjagaan kesihatan. Negara-negara Arab tidak terkecuali mengecam tindakan Israel itu. Arab Saudi, Qatar, Oman, Mesir, Algeria, Lubnan dan Libya dalam kenyataan rasmi mengutuk serangan itu yang telah meragut ratusan nyawa. Negara-negara berkenaan menyifatkan insiden itu sebagai jenayah kejam serta mencabul undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Arab Saudi menyeru masyarakat antarabangsa berhenti berurusan dengan pihak yang berpendirian dui standard. Qatar pula menyifatkan pengeboman hospital itu sebagai pembunuhan kejam beramai-ramai dan jenayah tidak berperi kemanusiaan terhadap orang awam yang tidak berdaya. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Najib Mikati mengecam tindakan segelintir masyarakat antarabangsa yang berdiam diri dengan jenayah yang dilakukan Israel. Selain serangan udara, Israel turut menyekat bekalan air, elektrik, makanan dan ubat-ubatan kepada rakyat Palestin. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini bagi membincangkan serangan ke atas Hospital Al-Ahli Baptist di Gaza. Dan menurut jurucakap PBB, mesyuarat dijadualkan pada pukul 10 pagi waktu tempatan dan akan dijalankan dalam format debat terbuka. Draft resolusi dari Brazil menggesa humanitarian pos di Gaza akan diundi pada mesyuarat itu. Sebelum ini, Rusia dan Emirat Arab Bersatu bersama-sama menggesa sidang tergempar Majlis Keselamatan. Lebih 500 orang terbunuh dalam serangan udara Israel ke atas Hospital Al-Ahli Baptist pada Selasa. Dan menurut media tempatan, beribu-ribu penduduk Palestin berada di hospital ketika bangunan itu dibom. Pesta Buku Frankfurt ke-75 turut mendapat tepias susulan konflik Palestin-Israel dan ini apabila beberapa peserta mengambil keputusan menarik diri daripada acara perdagangan dan penerbitan terbesar dunia itu yang berlangsung dari hari ini hingga Ahad. Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Sharjah Book Authority menarik diri daripada mengambil bahagian mendakwa penganjur mengambil sikap pro-Israel. Beberapa kumpulan industri penerbitan Arab juga mengumumkan akan menarik diri daripada acara itu.
Persatuan Penerbit Emiria mengeluarkan kenyataan sama dan Persatuan Penerbit Arab di Mesir juga menarik diri. Pihak penganjur menerusi pengarahnya Yu Gembus enggan mengulas mengenai keputusan peserta pameran berkenaan. Acara selama 5 hari itu juga dibayangi kontroversi apabila Majlis Penganugerahan untuk Pengarang Palestin Adania Shibli ditangguhkan. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat gagal memilih speaker baharu dalam pusingan pertama pengundian. Jim Jordan daripada Republikan gagal memperoleh sokongan yang mencukupi daripada partinya sendiri. Calon Republikan itu memperoleh 200 daripada 220 undi, manakala calon Demokrat Hakim Jeffries 212 undi. Namun, kedua-duanya gagal mengumpul undi yang diperlukan iaitu 217 undi untuk menjadi Speaker Dewan. Jordan kehilangan sokongan 20 anggota Republikan apabila 6 daripadanya mengundi bekas Speaker McCarthy dan 7 lagi mengundi Steve Scalise yang pernah dicalonkan untuk merebut jawatan itu. Dewan tidak boleh meneruskan proses perundangan sehingga speaker dipilih dan anggota parlimen perlu meluluskan rang undang-undang perbelanjaan sebelum pembiayaan kerajaan habis pada pertengahan November. Presiden Vladimir Putin memuji Presiden China Xi Jinping untuk inisiatif jaluran ekonomi laluan sutera BRI yang mampu merancakkan lagi perdagangan antara Timur dan Barat. Putin turut mengucapkan terima kasih kepada pemimpin China itu atas jemputannya dan berkata Rusia boleh memainkan peranan penting dalam kebangkitan moden laluan sutera. Putin menggelar Jinping sebagai sahabat yang dikasihi dan memuji inisiatif Belt and Road kerana menyatukan dunia. Putin tiba di Beijing untuk lawatan rasmi ke negara itu selain menghadiri forum BRI bagi kerjasama antarabangsa kali ketiga. Putin berkata BRI dilengkapi dengan Rusia yang sedang membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk merentasi negara terbesar di dunia itu, terutamanya dari laluan Laut Utara. China adalah rakan perdagangan terbesar Rusia dengan urus niaga antara kedua-dua negara itu mencecah paras rekod $190 bilion Amerika tahun lalu. Afghanistan telah memulakan projek pembinaan rumah untuk penduduk yang terjejas akibat gempa bumi di wilayah Herat. Menurut Ketua Jurucakap Pentadbiran Sementara Afghanistan, kerja-kerja untuk membina 2,146 rumah di Herat telah pun bermula. Fasa awal projek berkenaan dilaksanakan di Siab yang terletak di Zindajan, daerah yang paling terjejas teruk akibat gempa bumi itu. Gempa bumi berukuran 6.3 pada skala Richter telah melanda Herat dan wilayah Baghdis dan Farah 7 Oktober lepas menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Kira-kira 1,500 rumah musnah dalam bencana itu. Perdana Menteri Sweden Ulf Kristersson dan Perdana Menteri Belgium Alexander De Croo menghadiri majlis peringatan mangsa tembakan melibatkan 2 peminat bola sepak Sweden. Kumpulan IS mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Polis Belgium telah pun menahan suspek warga Tunisia Abdel Salam Lauset yang tinggal di negara itu secara haram. Dia didakwa dihantar oleh kumpulan IS. Kerajaan Belgium pada tahun 2020 menolak permohonan suaka suspek dan diperintah untuk meninggalkan negara itu. Belgium mengklasifikasikan kejadian berkenaan sebagai serangan pengganas kerana suspek menyerang mangsa menggunakan senapang automatik. UN kini mengatasi euro sebagai mata wang utama kedua dalam penyelesaian perdagangan menerusi sistem pembayaran antarabangsa SWIFT pada September. Sepanjang September, UN meningkat kepada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak 5.8%, membolehkannya mengatasi euro dan menjadi yang kedua mata wang utama dalam perdagangan. Dolar Amerika kekal sebagai mata wang dagangan utama dengan penguasaan 84.15% dan euro di tempat ketiga menguasai 5.43%. 5 mata wang teratas utama lain termasuk yen dan rial. Wow, yen.
Platform media sosial X mula mengenakan bayaran kepada pengguna baharu di New Zealand dan Filipina untuk menggunakan ciri asas seperti menghantar mesej. Kaedah langganan baharu itu mendorong usaha sedia ada untuk mengurangkan spam dan manipulasi platform. Di bawah percubaan itu, pengguna baharu menerusi web di Filipina dan New Zealand masing-masing perlu membayar X kira-kira RM3.56 dan RM4.3 setiap tahun untuk mengakses fungsi asas seperti menyiarkan hantaran di media sosial. Mereka yang enggan membayar yuran nominal hanya akan mempunyai akses kepada platform versi baca sahaja, menghadkan mereka kepada membaca hantaran, menonton video dan mengikuti akaun. Menurut pemilik X, Elon Musk, ia akan menilai langkah yang berpotensi berkuasa untuk membantu syarikat memerangi bot dan spammer pada X sambil mengimbangi kebolehcapaian platform dengan jumlah bayaran yang kecil. Pengguna sedia ada di negara berkenaan tidak akan terjejas. Arab Saudi umum rakyat di 6 lagi negara kini layak memperoleh visa elektronik e-visa pelawat. Pelawat dari Turki, Thailand, Panama, St. Kitts and Nevis, Seychelles dan Mauritius kini boleh memanfaatkan sistem e-visa ke Saudi untuk tujuan percutian, perniagaan dan lawatan keagamaan seperti umrah, menjadikan jumlah negara yang layak mendapat kemudahan itu mencecah 63. Pihak berkuasa Saudi juga menyatakan komitmen untuk mempermudahkan lawatan ke negara itu dengan menawarkan persinggahan selama 96 jam secara percuma. Visa tersebut membenarkan pelawat singgah di Saudi menerusi penerbangan syarikat Saudia dan Flynas bagi tempoh sehingga 96 jam sebelum ke destinasi terakhir mereka. Ia sejajar dengan matlamat meningkatkan sumbangan sektor pelancongan Saudi kepada ekonomi negara dari 3% kepada lebih 10% dan mewujudkan 1 juta pekerjaan. Kontingen negara yang terdiri 167 atlet dan pegawai telah tiba di Hangzhou, China bagi menggalas cabaran negara di Sukan Para Asia 2022. Kontingen negara telah diraikan dalam satu majlis sambutan ketibaan dan menaikkan bendera kontingen Sukan Para Asia di perkampungan sukan. Pada majlis tersebut, delegasi Malaysia diketuai Ketua Kontijen KM Rajendran dan timbalannya Encik Sofian Hamzah bersama atlet sukan para memanah, para olahraga, lawan pedang kerusi roda, bola keranjang kerusi roda dan bowling padang. Kontijen negara akan menyertai 14 jenis sukan membabitkan 104 acara di Hangzhou dengan sasaran keseluruhan 35 pingat. Pada edisi di Jakarta, Palembang, Indonesia, Malaysia meraih 17 emas, 26 perak dan 25 gangsa untuk berada di kedudukan ke-8 keseluruhan kontijen bertanding. Baik, berita dunia 10 edisi 18 Oktober 2023 berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.